Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama Cikgu Asha dalam kelas matematik tingkatan 4K SSM. Kita masih lagi dalam bab 2 iaitu tajuk asas nombor. So hari ini kita nak belajar standard pembelajaran kita. Ini standard pembelajaran kita. Di sini Pak Cikgu tulis ialah menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey, ini screenshot daripada buku teks. Bagaimanakah anda menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah? Apa pelbagai kaedah tu? Baca. Suatu nombor boleh ditukar kepada asas lain dengan menggunakan pelbagai kaedah, iaitu kaedah penggunaan nilai tempat dan kaedah pembahagian. Okay, ada berapa kaedah yang dinyatakan? 1. Penggunaan nilai tempat. 2. Kaedah pembahagian. Okay. So, proses ini melibatkan penukaran ada 4 penglibatan tu. Yang pertama, nombor dalam asas 10 kepada asas lain. Yang pertama, that means contohnya kita ada satu nombor yang kita biasa gunakan dalam kehidupan kita. Nombor 15 contohnya. Kita nak tukar kepada asas suatu nombor dalam asas 3 contohnya. Okay. Ataupun daripada nombor 15 kita nak tukar kepada asas 5. Ini maksudnya nilai yang barulah. Nilai nombor yang baru. Tapi asas dia 3. Ini asas dia 5. Daripada nombor asas 10 dia sama je 15. Tapi asas 3 apa dia jadi? Kalau asas 5 apa dia jadi? Yang kedua, nombor daripada suatu asas kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain. Apa maksud tu? Contohnya, kita ada satu nombor dalam asas 3 and then kita tukar kepada asas 10 dia jadi 15. And then daripada nombor 15 ni kita tukar pula kepada asas 5. Okey. Faham tak? Yang ketiga, C. Nombor dalam asas 2 terus kepada asas 8. Maksudnya ini terus penukaran direct daripada asas 2 kepada terus asas 8. Okay. Asas 2 ni boleh ditukar terus kepada asas 8 tanpa ditukar kepada asas 10 terlebih dahulu. Okey, ada kaedah dia. Yang keempat, nombor dalam asas 8 terus kepada asas 2. Terbalik. Daripada asas 8 terus kepada asas 2. Okay, macam mana nak tahu? Kita teruskan belajar. Okay? So, yang pertama kita nak belajar hari ini ialah bagaimana anda menukar nombor dalam asas 10 kepada asas lain. Yang pertama ni, nombor dalam asas 10 kepada asas lain terlebih dahulu. Okay, ni dia cakap apa? Nombor dalam asas 10 boleh ditukar kepada asas lain dengan membahagikan nombornya menggunakan nilai tempat atau nilai asas yang dikehendaki. Nombor 58 asas 10 boleh ditukar dengan asas 2 dengan pertama, membahagikan 58 dengan menggunakan nilai tempat asas 2. Nilai tempat. Kaedah yang kedua, membagikan 58 dengan 2. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Okay, tadi dia kata ada 2 kaedah kan? Kaedah pertama, kaedah penggunaan nilai tempat. Ni. Kaedah kedua ialah kaedah pembahagian. Okay, jadi, yang ni pun itulah maksud dia. Yang pertama, nombor daripada asas 10 ni, dia bagi nombor 58. Tadi cikgu bagi contoh 15. Sekarang dia bagi contoh 58. So, 58 ni kita nak tukar kepada asas 2. Okay, macam mana kita nak tukar nombor 58 ni kepada nombor asas 2? Ada 2 cara nak menukarkan dia. Okay. Yang pertama, kita gunakan kaedah nilai tempat. Nilai tempat. Masih ingat lagi kah apa itu nilai tempat? Okay. Yang kedua, bahagi dengan asas yang kita nak. Kita nak asas apa? Asas 2 kan? Ni asas dia asas 2. Jadi kita kena bahagi dengan asas 2 lah. Ni. Dia kata asas 2. Okey.
Sekarang kita bincangkan nombor 58 asas 10 ni kita nak tukarkan kepada asas 2. So macam mana kita nak tukarkan? Kita dah tahu tadi ada dua kaedah untuk menukarkan suatu nombor dalam asas 10 kepada asas lain. Itu dengan kaedah yang pertama, kaedah nilai tempat. Yang kedua, kaedah nilai asas. Okey. Dekat depan ni, kat skrin cikgu sudah sediakan kotak-kotak ataupun tabel nilai tempat kan? Masih ingat lagi kan? 2 kuasa sifar ialah 1, 2 kuasa 1 ialah 2, 2 kuasa 2 ialah 4, 2 kuasa 3 ialah 8, 2 kuasa 4 ialah 16, 2 kuasa 5 ialah 32. Okey, kenapa cikgu buat sampai 2 kuasa 5 sahaja? Kerana 2 kuasa 6 ialah 64. Okey, nombor 64 ini sudah melebihi daripada nombor 58 yang kita nak cari ni. Jadi kita tak boleh guna 64 ataupun 2 kuasa 6. Maka kuasa yang tertinggi hanyalah 5. Okey, macam mana caranya kita nak buat ni? Caranya ialah dengan membahagikan nombor 58 ini dengan nombor nilai tempat yang pertama. So kita try buat ni. So 58 bahagi dengan 32. 32 darab 2 dah tahu tadi kan 64. So tak boleh. Jadi kita punya ni ialah 1 darab 32 ialah 32. So kita akan ada baki 26. Kita tengok baki dia. Baki dia ialah 26. 26 ni mesti kurang daripada 32, betul tak? Okay. Oleh kerana baki dia kurang daripada 32, maka kita pindahkan ke rumah sebelah ataupun nilai tempat yang sebelah. Dan kita akan bahagikan dengan nilai tempat yang kedua. Baki dia tadi 26 bahagi dengan 16. Okay. 2 darab 16 32. Betul tak? Yang ni tadi. Tak boleh. 1 darab dengan 16 ialah 16. Maka bakinya ialah 10. So every time kita dapat baki, kita akan bawa baki ke rumah sebelah untuk dibahagikan dengan rumah sebelah pula. 10 bahagi 8. Still 1. 1 darab 8 ialah 8. Maka bakinya ialah 2. So 2 pindah juga ke rumah sebelah. Dalam kes yang ini kita tengok 2 bahagi dengan 4. Okay. Baki dia ni lebih kecil daripada rumah sebelah. Jadi of course tak boleh, dia akan dapat perpuluhan. Tak boleh, jadi kita pun letakkan sifar. Sifar darab 4 ialah sifar. So mak akan dapat baki dia 2 kembali. Okay. Baki ni baru kita pindah ke sebelah juga. Dan nak bahagi dengan 2 kan? Baki ni 2. Bahagi dengan rumah sebelah pun 2. So, maksudnya 1 darab 2 ialah 2. Baki ada? Tak ada. Sifar. Okay, tapi walau bagaimanapun, baki yang sifar ni tetap kita akan bawa ke sebelah untuk dibahagikan dengan rumah terakhir. Setiap rumah ni, setiap nilai tempat ni kena kita buat operasi bahagi. So, baki dia berapa? Sifar kan? Sifar. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 1. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi, sifarkan dia. Sifar darab 1 ialah sifar. Habislah. Sifar tolak sifar memang sifar lah. Kan? Jadi, dah settle. Setiap rumah ada bahagian dia. Jadi, apakah jawapan kita? Kita akan ambil jawapan ini. Kita tulis semua. Jawapan dia ialah 1, 1, 1. Sifar 1, sifar. Okey. Asas berapa? Asas 2. Asas 2. Nilai tempat 2 kan? Asas 2. Inilah A kita. A kita ialah 1, 1, 1, sifar 1, sifar asas 2. Okey. Macam mana nak gunakan nilai asas pula? Kaedah nilai asas. Let's see. Okey. Menggunakan kaedah nilai asas ni, kita kena bahagi buat
Biasa kita buat bahagi macam ni kan. 58. Dia kan kata bahagi dengan nilai asas kan. Bahagi dengan nilai asas. So, kita akan bagi 58 bagi 2 macam tu kan. Tapi nak gunakan asas nombor ni kita buat pembagian terbalik sebab kita akan bahagi panjang. Banyak. Kita buat terbalik Tengok cara cikgu buat. 58 bagi dengan 2. Okey. 58 bagi 2 berapa ya semua? 29. Okey. So 29. 29 darab 2 ialah 58. Ada baki tak? Tak ada. Okey. Bahagi lagi dengan 2. Selagi tak habis tu kita akan bagi dengan 2. 29 bagi 2 berapa? Kita akan dapat 14. Okey, sebab 14 darab dengan 2 ialah 28. Betul tak? So 14. 28 ni 29. Maksudnya akan ada baki 1. Bagi lagi dengan 2. 14 bagi 2 ialah 7. Ada baki tak? 7 darab 2 ialah 14. Ada baki tak? Tak ada, sifar. Okey. Bagi dengan 2. Okay. 7 bagi 2 ialah 3. Sebab 3 darab 2 ialah 6. 6. Ini 7. Maksudnya akan ada baki 1. 3 bagi 2. Boleh tak? 1. 1 darab 2 ialah 2. Akan ada baki 1. Okey. Masih ada baki lagi tu. Selagi ada nombor, kita akan bahagikan dengan nombor ni. So, 1 bagi 2 boleh tak? Tak boleh. So, sifar. Sifar darab 2 ialah sifar. Betul tak? Ini 1. So, akan ada baki 1. Faham tak? Okay. So, dah settle. Once dah sampai dekat sini, sifar. So, kerja kita dah selesai. Maka kita akan ambil nombor tu daripada bawah ke atas. Bawah ke atas. So, 1, 1, 1. Tu 1, 1. Sifar 1 sifar. Sifar 1 sifar. Asas 2. Sama tak? Asas 2 Sebab ni asas 2 bagi 2 asas 2. Sama ke tak sama? Sama kan? So, jawapan dia betul. Okey, sekarang kita cuba bincangkan macam mana kita nak tukar nombor 64 kepada asas 3. Okey, kita gunakan kaedah yang pertama, kaedah nilai tempat. So, daripada kanan ke kiri. Okey, nilai tempat. Nilai tempat yang pertama 3 kan? 3 kuasa sifar. Apa nilai dia? 1. 3 kuasa 1. Apa nilai dia? Cikgu buat table. 3. 3 kuasa 2. Apa nilai dia? 9. 3 kuasa 3. 27. 3 kuasa 4. 80. Okey, 81. Boleh tak? Sekarang nombor kita ialah 64. 81 boleh tak terpakai atau tidak? Tidak perlu. Okey, jadi kita akan gunakan sehingga nilai tempat 3 kuasa 3. Okey, macam tu Tadi yang pertama kita gunakan 3 kuasa 3. That means 64 bahagi dengan 27. Okey. Apa nombor yang terbesar kita boleh gunakan? Okey, 27 darab 1 27. 27 darab 2 ialah 54. So 2. 2 darab 27 ialah 54. So berapa baki dia? 10. Dan baki ini akan dibawa ke rumah sebelah. 10 bahagi 9. Okay, jadi of course lah 1 1 darab 9 ialah 9. Bakinya ialah 1. So
bakinya akan dibawa ke rumah 3. Okey. Jadi 1 bahagi 3. Oleh kerana 1 lebih kecil daripada 3, jadi kita terus sifarkan dia. Sifar bahagi 3 ialah sifar. Maka bakinya 1. 1 akan dibawa ke sebelah, ke rumah 1. Jadi kita pun bahagikan 1 bahagi 1. 1 darab 1, 1. Maka bakinya adalah sifar. Dah sifar, dah selesai. Okey. Jadi, apakah jawapan kita? Kita ambil semua nilai-nilai di atas. 2, 1, sifar 1. Jawapan kita ialah 2, 1, sifar 1, asas 3. Okay. Jom kita semak dengan kaedah pembagian nilai asas. Bahagi nilai asas. Okay, jadi kita bagi nombor 64. Kita bahagikan dengan nilai asas yang diminta ialah 3, maka kita bahagi dengan 3. Okey, apa yang kita boleh buat ni? 3, 6, 6, 2, 21. Betul tak? 63, right? Betul. 21 bahagi dengan darab 3. 21 darab 3 ialah 63, betul tak? Okay, 21 darab 3 ialah 63. Jadi mesti ada baki 1. Nampak tak? 21 darab dengan 3 ialah 63. Sini 64. Jadi baki dia ada 1. Dan bagi lagi dengan 3. Selagi dia lebih besar daripada nombor ni, kena bagi. 21 bagi 3, tak tahu. Jangan. Cikgu rotan nanti. Okay, 7 darab 3 ialah 21. Ada baki tak? Tak ada. So, sifar. 7 bagi 3 boleh tak? 6 bagi 3 boleh, betul? 6 bagi 3 ialah 2. So, 2 darab 3 ialah 6. Baki kita ada 1. Okey. Bagi lagi dengan 3 boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. So, sifar. Sifar darab 3 ialah sifar. Berapa baki dia? Ada baki 2. Okay. Once dekat sini dah jadi sifar, maka settle. Settle. Kita terus baca daripada bawah ke atas. Jadi, jawapan kita di sini ialah 2, 1, sifar 1. Asas berapa? Asas 3. Okey. How is it? Sama tak? Sama. So, mana kaedah yang lebih mudah? Mana-mana pun mudah. Okay? Dua-dua pun mudah. Mana-mana you all boleh pilih. Okay, kita dah pandai nak tukarkan daripada satu nombor dalam asas 10 kepada satu asas lain, kan? Okay, sekarang ni bagaimana kita nak tukar satu nombor dalam satu asas tertentu kepada asas 10. Okay. Dan tukar kepada asas lain pula. Maksud dia sekarang ni, tengok macam contoh 6 yang cikgu bagi ni. Daripada buku teks, kita nak tukarkan suatu nombor daripada asas 6 kepada asas 9. Okay. Caranya ialah dengan menukarkan nombor daripada asas 6 ni kepada asas 10 terlebih dahulu, kemudian baru kita tukar kepada asas yang dikehendaki, iaitu asas 9. That means from asas 6 pergi asas 10 dan baru pergi ke asas 9. Faham tak? Okey. Asas 10 kepada asas 9 ni baru belajar sekejap tadi. Kita guna kaedah apa? Sama ada kita gunakan kaedah nilai tempat atau menggunakan pembahagian asas yang dikehendaki. That means yang dalam kes kita sekarang ni nak bagi asas 9 lah. Okay. So, macam mana pula daripada asas P, daripada asas 6 ni nak pergi asas 10? How?
Masih ingat tak? Tak ingat? Rotan ingat? Okey, nilai daripada suatu asas nak pergi ke asas 10, kan kita inilah yang nilai nombor. Masih ingat kan? Refer video yang lepas. Nilai nombor. That means kita akan tambahkan setiap nilai digit. Okey? Jom kita tengok. Ini contoh 6 tadi. 253 asas 6 kita nak tukar kepada asas 9. Okay, first step ialah kita tukarkan kepada asas 10 terlebih dahulu. So, masih ingat lagi yang ini nilai tempatnya ialah 6 kuasa sifar, that means 1. Ni kuasa 1, ni kuasa 2. Jadi kita buat dalam bracket-bracket tu. Hopefully masih ingat Jadi 2 darab 6 kuasa 2. Ni. 2 darab 6 kuasa 2. So, tambah 5 darab 6 kuasa 1. Tambah 3 darab 6 kuasa sifar. Okey, apa jawapan dia? 6 kuasa 2 ialah 36. 36 darab dengan 2 ialah 72. Tambah dengan 5 darab 6 ialah 30. Tambah dengan 3 darab 6 kuasa sifar ialah berapa? 18. 18 rotan. Okey, 3 darab 6 kuasa sifar ialah 3. Okey, 6 kuasa sifar ialah 1. Jadi jawapan dia ialah 35 105 asas 10. Okey. Dan daripada asas 10 ni baru kita tukar kepada asas 9. So you all nak pilih yang mana? Cikgu akan pilih cara pembahagian. Okey. Nak tukar kepada asas 9. Asas 9. Okey, bahagikan. Nak bagi yang mana ni lah. Kita cari tadi 105 bagi dengan apa ya? Bagi dengan 9 lah. Okey, bagi dengan 9. Okey. So berapa? Kita akan dapat paling kecil lah 11. 11 darab dengan 9 ialah 99. So, berapa baki tu? 105 tolak dengan 99. 6. Baki dia 6. So, baki dia 6. 11 masih lebih besar daripada 9. That means kita still boleh bahagi dengan 9. Okay, 9. Berapa? 1 lah kan? 1 darab 9 ialah 9. So, berapa baki kita? Baki kita 2. Betul tak? 11 tolak 9 ialah 2. So, 1 ni masih ada nilai bahagi dengan 9. 1 tu lebih kecil daripada 9. That means tak boleh. Kita akan buat kosong ataupun sifar. Sifar darab 9 ialah berapa? Sifar lah. So, berapa baki kita? 1. Okey. 1 tolak sifar baginya 1. Jadi dah settle lah. Once ini dah settle, that means inilah jawapan kita di dalam asas 9. 1, 2, 6 asas 9. Okey. Jadi kesimpulan dia ialah 253 asas 6 ialah sama dengan 126 asas 9. Okey. Seterusnya kita bincang contoh nombor 7 daripada buku teks. Yang contoh ini minta kita tukarkan nombor 3, 3, 4 asas 5 kepada asas 2. Okey, berapa step kita kena guna? First step, kena tukar kepada asas
10 terlebih dahulu. Second step, baru kita tukar kepada asas 2. Ingat ini langkah pertama, ini langkah kedua. Final dia. So, ini ialah asas 5. Buat daripada kanan ke kiri. Sifar 1, 2. So, apa dalam bracket? Nombor 3. Darab apa? Asasnya 5. Kuasa apa? Kuasa 2. Tambah 3. Darab 5. Kuasa 1. Tambah 4. Darab 5. Kuasa sifar. Okey. 3 darab 5 kuasa 2 ialah 25, 75. Okey. 75 tambah dengan 15 tambah dengan 20. Rutan 4. Nombor yang hujung ni senang. You all ambil saja nilai apa-apa nilai yang ada kat sini kan. 4 ke 3 ke 7 ke straight away ambil nilai dia. Sebab dia darab dengan kuasa kosong ni maksudnya 1. 4 darab 1, 4. Okay. Always remember that. So, 94. Betul tak? Kita akan dapat kuasa nombor dalam asas 10 ialah 94. Tu. You all guna kalkulator ataupun congak. Betul tak dapat 94? Make sure cikgu jangan salah. Betul Okay, kita dah dapat nombor 94 asas 10. Now, baru kita tukarkan dia kepada asas 2. Okey, cikgu pilih kaedah pembahagian tadi sebab kalau asas 2 ni biasanya panjang. Dia banyak asas, banyak kuasa. Jadi, kalau asas lebih besar, sesuailah kita nak gunakan nilai tempat tadi. Kalau asas yang kecil-kecil, daripada asas besar ke asas kecil ni, better kita gunakan pembahagian sebab kalau tidak panjang nilai tempat dia. Jadi, 94 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 47. 47 darab dengan 2. Cek tepi. 47 darab 2. 94. Memang ngam-ngam. Jadi, ada baki tak? Tak ada. Bahagi lagi dengan 2. So, 23. Betul tak? 23 darab dengan 2, kita akan dapat 46. Nampak? Buat jalan tepi tak apa, tak ada masalah. 46 kan? Jadi, 23 lah. 23 darab 2, 46. That means akan ada baki 1 daripada 7. Bakinya 1. Bahagi lagi dengan 2. 2, maksudnya 1, 11. 11 darab 2 ialah 22. Yang ni 23. Maksudnya akan ada baki 1. Bagi lagi dengan 2. 5, betul tak? 5 darab 2 ialah 10. Yang ni 11. Maksudnya akan ada baki 1. Bagi lagi dengan 2. 2 darab 2 ialah 4. Yang ni 5. Maksudnya ada baki 1. Bagi lagi dengan 2. 2 bagi 2 ialah 1. 1 darab 2 ialah 2. Ada baki tak? Tak ada. Bakinya sifar. Okay. Masih ada nombor lagi. So, bagi lagi dengan 2. So, sifar. Sebab nombor dia kecil. Bila nombor tu kecil daripada nombor yang kita bagi, terus sifar. Sifar darab 2 ialah sifar. Yang ni 1. 1 tolak sifar. 1 bakinya. Okey, habislah bila once sifar tu settle. Kita punya jawapan bawa daripada bawah ke atas. So, the answer is jawapan kita ialah 1 sifar 1111. 1111 sifar. Asas berapa? Asas 2. Okey.
Jadi jawapan kita ataupun kita punya kesimpulan ialah 3, 3, 4 asas 5 adalah sama dengan 1 sifar 1, 1, 1, 1 sifar asas 2. Okey. Okey, sekian dahulu kelas untuk hari ini. Sebelum cikgu stop, cikgu nak tanya, belajar apa hari ini sebenarnya? Apa yang awak dah belajar? Okey, kita dah belajar hari ini. Murid-murid semua dah belajar hari ini ialah menukar. Tukar apa? Tukar suatu nombor daripada asas 10 kepada suatu nombor dalam asas lain-lain. Asas lain Yang kedua, kita dah belajar tukar satu nombor daripada suatu asas, contohnya asas P, tukar kepada asas Q. Contohnya asas 5 ke asas 7, asas 8 ke asas 9, asas 2 ke asas 5. Semua tu contoh je lah. Okey. Patutnya dah faham Okey. Untuk menukar suatu asas P ke asas Q ni, apa cara dia? Apa langkah-langkah dia? Kita buat apa? First sekali tukar kepada asas 10 terlebih dahulu. And then baru kita tukar kepada asas lain. Asas yang dikehendaki. Asas Q. Okey. Nak tukar asas 10 pun kepada asas lain. Masih ingat apa kaedah? Apa kaedah yang kita gunakan? Ada 2 kaedah. Apa kaedah yang kita gunakan? Kaedah nilai tempat. Satu lagi kaedah pembahagian nilai dengan nilai asas. Okey. Boleh. So ingat belajar apa hari ni? Satu, yang pertama kita tukar asas 10 kepada asas lain menggunakan salah satu kaedah ni. Dua-dua kaedah boleh digunakan. Salah satu je cukup lah. Okey, yang kedua, menukar satu nombor asas P kepada asas, yang satu lagi asas Q. Apa caranya? Ada 2 langkah. Ini kaedah, yang ini langkah. Apakah langkahnya? Tukar asas 10 dulu, baru tukar kepada asas yang dikehendaki. Okay? So, stay tuned. See you next time. See you in next class. Okay? Tu apa benda orang tu cakap tu? Why am I here? Itu goal. Okay? Kita nak pergi overseas. Okay, bye-bye semua.